Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Apa khabar semua? Terima kasih banyak-banyak nah hampa duk mai tengok di channel Kebun Abah. Duk mai tengok Pak Long duk buat kerja sikit-sikit. Pak Long ni adalah bela ayam sikit, bela itik sikit, adalah tanam-tanam sikit-sikit ni. Pak Long duk tengah-tengah. Tanah kebun Pak Long ni yang keluasannya cuma 1 ekar saja. Macam ni lah Pak Long tunjuk pada hampa semua nah. Bagi hampa yang baru jumpa channel Pak Long ni, selamat datang. Inilah Pak Long hampa duk berceloteh, duk bercerita sambil-sambil berkongsi apa-apa yang ada lah untuk hampa semua. Okey, jomlah. Hari ni Pak Long nak cerita sikit lah tentang pondok Pak Long yang mula-mula dulu Pak Long buat di Kebun Abah ni. Let's go, jom. Sebenarnya kalau hampa tengok di sini, Pak Long barulah meracun di keliling pondok ni. Di tepi pondok ni ada satu baniak besar ataupun satu tunggui besar, tunggui hidup ni. Pak Long tunjuk ke atas . Ni adalah pokok merebau. Tahu kan pokok merebau kan? Di sebelah tunggui tu pula ada sikit lagi tu tunggui yang ni. Tu pun pokok balak juga, tapi dia kecil sikit daripada pokok sebelah kiri dia tu. Mungkin ada di kalangan hampa yang tertanya-tanya, Pak Long pergi teroka kebun kat mana ni? Ada geran ke tak ada geran ke? Ni nak cerita sikit. Mungkin Pak Long dah cerita dah di episod awal, episod 1, episod 2, episod 3 tu. Mungkin hampa tak jumpa. Ini sebenarnya Pak Long berada di tengah-tengah tanah 200 ekar. Tanah 200 ekar ni asalnya ialah hutan. Kerajaan negeri dah ambil balak. Kemudian dah lama dah lepas tu naik hutan-hutan darah, hutan muda balik. Kemudian kerajaan negeri pun pecahkan lot kepada 200 lot. Setiap satu lot 1 ekar. Nak buat apa tu? Ya, kerajaan negeri menghadiahkan ataupun memberi kepada penduduk-penduduk di negeri Pahang. Pak Long bukan orang Pahang, Pak Long 02. Jadi, Pak Long kena belilah. Pak Long beli dari siapa? Pak Long beli daripada orang-orang yang dapat daripada kerajaan negeri. Kemudian, mereka tak mampu nak usahakan ataupun ada masalah. Jadi, mereka jual. Jadi, Pak Long belilah. Alhamdulillah, dapatlah 1 ekar. So, tanah ni adalah bergeran. Oleh kerana tu, sebab itulah hampa nampak dalam kebun Pak Long ni ada tunggui-tunggui. Ini satu tunggui balak. Ini satu tunggui balak. Ini pun tunggui balak. Ini tunggui balak yang hidup. Jadi Pak Long ambil keputusan, Pak Long tak mau nak matikan tunggui ni. Pak Long nak biak saja. Pak Long biak naik daun sampai ke atas ni. Rasanya hari ni kita nak pangkas sikit. Kita nak bersih-bersihkan kawasan ni. Dari pandangan sisi sini nampaknya macam teruk sikit lah. Apa kata kita ambil langkah yang pertama, kita misi rumput dulu. Jom. Untuk nak misi rumput, Pak Long nak cadangkan kat hampa lah. Bagi hampa yang ada expert tak apalah. Bagi hampa yang macam Pak Long ni, yang kurang pandai ni, kalau kita nak misi rumput nak guna kabel, kita hanya guna 2 kabel saja. Jangan guna 2, 4, 6, 8. Di sini dia ada 8 lubang untuk cucuk. Jangan hampa buh 8 sekali pula. Bila buh 8 tu dia tak boleh nak misin. Pak Long dah cuba dah. Pak Long taklah cuba 8. Bukanlah tak reti sangat. Pak Long cuba 4. Di sini 1 lagi. Di sini 1 lagi. 4 pun macam tak berapa nak okey. Bila Pak Long bubuh 2. Tibai rapat. Okey. 1 boleh tak Pak Long? Boleh saja 1. Tapi 1 dia tibai kuat sangat. Jadi Pak Long syorkan pada hampa yang tak biasa misi rumput, yang
Misi rumput macam Pak Long ni sikit-sikit, gunalah 2 kabel macam ni. Jom kita sambung lagi, jom. Untuk kali ni, sorry. Masuk dalam mulut. Untuk kali ni, Pak Long hanya nak bersihkan gazebo ni dan sekitarnya lebih kurang dalam 7 ataupun 8 meter persegi saja. Settle kawasan ni Pak Long dah habis dah mesin. Lepas ni Pak Long nak ambil parang, kita nak buang lah. Ada pokok-pokok yang kecil-kecil tu nak clear kan. Tu kalau tengok bawah tu pun tak ada nak clear lagi. Semua nak clear ni. Lepas clear nanti mungkin kalau musim panas sikit, Pak Long nak meracun lah bawah tu. Jom kita sambung lagi lah. Untuk pengetahuan hampa, ini adalah binaan pertama lah dalam kebun Pak Long. Selain daripada Pak Long ada bangsai-bangsai lain tu, ada rumah tak siap lagi tu. Ini Pak Long buat dengan anak Pak Long. Ada nilai sentimental yang sangat bagus. Pak Long buat dengan anak sulung Pak Long. Lepas tu kecil tu pun mai tolong juga. Ni kami buat ni, kalau tak salah Pak Long seminggu lah siap. Sebab barang tak ada. Kalau barang ada ni 3 hari boleh siap dah. Pak Long buat daripada apa? Sebelum Pak Long sambung bersihkan kawasan ni, jom Pak Long tunjuk sikit-sikit apa yang Pak Long dah buat dengan gazebo ni. Okey? Tiang yang warna oreng tu, itu adalah tiang simen lah. Tiang simen 4x4. Pak Long buat ni 8 kaki tinggi kalau tak salah Pak Long daripada tanah. Kemudian Pak Long juga letakkan pelantang yang dibuat daripada kayu. Ada galang kayu bawah tu, kayu 2-3, ada kayu 2-4. Kemudian yang warna hitam yang apa nampak pelantang tu, Pak Long buat daripada kayu 1-4. Kalau hampa mai sendiri di kebun Pak Long, hampa akan nampak pondok ni berada di hujung sebelah sini. Jauh daripada lau ayam, jauh daripada lau itik dan jauh juga daripada tempat lepak Pak Long yang selalu-selalu tu. Pasal apa? Dulu asalnya Pak Long nak buat jalan ataupun pintu pagar utama di kawasan sini. Bila dah nak buat pintu pagar utama, tentulah masuk-masuk jumpalah pondok ni. Lepas saja Pak Long tolak semua tanah ni, tengok-tengok balik, Pak Long rasa sesuai buat pintu pagar di sebelah sana. Oleh itu nampak jauh lah sikit antara pintu pagar dengan pondok gazebo yang Pak Long buat di hujung sini. Kalau hampa nak tengok macam mana Pak Long buat pondok ni, hampa boleh tengok balik episod 7, 8 dan 9 dalam channel Kebun Abah ni. Adalah di situ Pak Long tunjuk macam mana kami anak beranak buat korek lubang, bubuh atap. Ni satu nostalgia ni. Ni hasil kerja Pak Long dengan anak-anak Pak Long. Alhamdulillah ada juga kenangan bersama anak-anak ni. Luri. Aduh. Allahu Akbar. Ni ada 2 dia gaji. Ni gaji lama Pak Long ni. Gaji ni Pak Long guna masa mula-mula buat ni dulu. Dah tak terpakai dah ni. Lepas tu Pak Long tak tentu. Nak asah balik pun tak boleh dah ni. Tak apa, Pak Long tahu sajalah. Lagipun ni gaji murah aja ni. Gaji 2-13 ringgit ya. Hari nampaknya menyebelahi Pak Long. Macam mendung-mendung sikit, jadi taklah panas sangat. Jadi Pak Long nak kena settlekan lebih kurang dalam setengah jam hingga 40 minit lagi. Bagi clear. Kita nak balik lah. Jom. Oleh kerana lama sangat Pak Long tak mai tengok, ambil tak peduli saja tentang pondok ni, maka tengoklah sendiri, naiklah rumput-rumput, ada pokok-pokok kecil. Tak apa, ni senang saja.
Jom kita bersihkan. Mungkin di kalangan hampa ada yang tertanya-tanya, Pak Long, tak ada ke tempat lain hang nak pi buat? Tempat lapang hang banyak lagi. Pasal apa nak pi tempek bawah pokok tu? Tak baik. Cik, Pak Long ada pendirian Pak Long yang tersendiri. Pak Long ada keyakinan Pak Long yang tersendiri. Pak Long bersikap positif. So, buat kat mana-mana pun sama saja. Jangan fikir benda-benda yang negatif nah. Okey, jom kita sambung kerja jom. Step yang pertama dah habis dah. Pak Long dah misin, Pak Long dah tebas pokok-pokok kecil. Kita nak masuk step yang kedua untuk membersihkan apa yang Pak Long dah misin tadi dengan tebas tadi. Kita cakap, kita pibuh di lunggu api sebelah sana. Jom. Kalau hampa tengok dalam episod yang ke-9, video yang paling pendek dalam channel Kebun Abah tentang inilah stiker Kebun Abah yang pertama sekali Pak Long tampal di Kebun Abah. Sempena Pak Long menamakan kebun ni sebagai Kebun Abah. Kita rehat sat. Nak minum ayam. Tu, ayam ada sebelah sana. Tak nak pergi ambil lah. Tak apalah, Pak Long sandak tani lah. Rehat sat lah. Sat lagi kita sambung balik. Ada banyak lagi kerja ni. Sat lah. Habis dah step yang pertama. Ni masuk step yang kedua dah kot. Kalau hampa tengok di sini, dia punya tanah tu dia berolak-olak. Dia tak sama. Jadi Pak Long nak cangkul lah. Step yang kedua kita nak perata tanah. Selagi kita tak perata tanah tu bagi elok-elok, selagi itulah dia duk berolak-olak macam tu. Bila dah perata macam ni, tak apa, kita jangan pijak dah. Lama kelamaan dia akan jadi kejap dan cantik balik. Bila rumput tumbuh pun, rumput tumbuh sama ya. Mungkin hampa kata, Allah tak sama sikit tak apalah Pak Long. Bukan, ni hampa nampak lah ni yang Pak Long tunjuk ni. Ni, yang lopak besar ni. Ni adalah bekas tayar backhoe. Dah jadi macam ni, apalah salahnya kita kuih-kuih balik tanah, kita berkata balik. Baru nampak lawa kalau biar duk takung ayam macam tu. Kan? Okey, dah siap dah. Jadi, dapatlah Pak Long kambuh balik. Nampak pun sama dah. Kita masuk ke step yang seterusnya. Step ketiga ke berapa? Tak tahulah. Pak Long nak bersihkan di atas pelantak ni. Nanti kalau ada masa boleh main baring-baring kat sini. Bawa bantai pun sedap juga kan. Bersih atas ni dulu.
Punyalah lama Pak Long tak main duduk di sini tengok ni. Sampai rumput di sebelah bawah pun dia boleh naik sampai kat atas ni dah. Tu nampak panjang dah tu. Duduk tengah-tengah Pak Long bersih di bahagian pelantak ni, Pak Long jumpa ni. Pak Long syak ni adalah muntah anjing ataupun berak cirit anjing. Sebab ada anjing kawasan ni. Jadi Pak Long rasa eloklah Pak Long buat sertu untuk cucikan najis mural lazah yang ada di atas ni. Tapi Pak Long tak tunjuklah kat hampa macam mana Pak Long sertu ni kan. Okey, Pak Long rasa Pak Long nak bersihkan sikit-sikit lagi saja ni. Mari kita tengok sama-sama macam mana hasil Pak Long bersihkan gazebo Pak Long ni di kawasan bawah, di kawasan atas pelantak. Dan cuma pada awal tadi Pak Long berhajat nak potong sikit dahan-dahan yang atas pada atap tu. Tapi dah tak larat dah, tak apalah, lain kali lah Pak Long buat. Alhamdulillah dah bersih cantik dah. Dekat sejam juga Pak Long duk proses hatang ni. Mesin rumput, cakap rumput, ambil rumput tu, tarah-tarah, pitak di tempat nak bakar tu. Inilah hasil dia, hampa boleh nampak kan. Allahu Akbar, rasa puas sangat hati kita dapat tengok gazebo yang dibuat oleh Pak Long dan anak-anak ni kembali bersih. Mungkinlah lepas ni kita boleh bawa Mak Long, anak-anak main berkelah di kawasan ni pula. Tak payahlah berkelah di dekat dengan lau ayam, lau itik tu. Busuk. Cukup dulu video untuk kali ini. Video yang santai-santai saja. Lah ni memang untuk Pak Long bersihkan di kawasan kebun Abah ni lah. Pak Long buat sana sikit, buat sini sikit. InsyaAllah nak buat sekali semua tak larat. Semoga video ni boleh memberi sedikit idea, inspirasi atau apa saja kepada hampa semua. Tetapi dia memberi satu kekuatan yang baru untuk Pak Long teruskan apa yang Pak Long dah lakukan selama ni. Salam jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.